TV KPM. Assalamualaikum. Hai, apa khabar calon-calon SPM 2022 yang sedang menonton sekarang? Seperti biasa, anda sedang menonton Sukses SPM 2022 bertemankan saya, Syamira Nazir. Di mana pada hari ini kita akan belajar mata pelajaran yang cukup menarik iaitu Pendidikan Muzik dengan tajuknya Ciptaan Melodi. Tapi sebelum itu, apa kata kita berkenalan terlebih dahulu dengan guru penyampai kita untuk hari ini. Jom kita saksikan profil beliau. Dan itulah cikgu kita untuk hari ini, Cikgu Abisa Yusof, seorang guru pendidikan muzik yang cukup ceria yang ingin kongsikan ilmunya kepada anda semua. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam Mira. Apa khabar Cikgu? Alhamdulillah. Mira sihat? Sihat. Selamat datang Cikgu. Terima kasih. Pada kelas kita hari ini. Baiklah Cikgu, sebelum kita teruskan dengan ciptaan melodi yang Cikgu akan terangkan nanti, Mira pun nak berkenalan dengan kawan-kawan baru Mira di dalam talian. Assalamualaikum. Apa khabar? Wah, itu dia calon-calon SPM kita ni, Cikgu. Ya, baiklah, boleh Cikgu perkenalkan mereka? Boleh. Terima kasih kepada Mira. Okey, Cikgu akan kenalkan kepada anda semua. Cikgu tidak keserangan. Di samping bersama Mira, Cikgu ada bawa murid-murid daripada SMK Desa Petaling. Dan kita akan berkenalan dengan murid yang pertama iaitu You Irene Natasha. Sila lambaikan You. Itu yang berkacamata. Okey, yang kedua adalah Amira Kristina. Mana Amira? Hai Amira. Hai Mira. Nama sama tu. Yeah. Okey, seterusnya Alia Shakira. Hai. Hai Alia. Dan yang terakhir kita punya seorang jejaka lah. Seorang jejaka iaitu Wan Aidit. Hai Aidi. Hai Aidi. Baiklah, salam perkenalan Mira ucapkan kepada semua kawan-kawan baru Mira di dalam talian. Baik Cikgu, hari ini Cikgu kita nak belajar tentang ciptaan melodi. Ya, betul Mira. Apa yang dimaksudkan dengan ciptaan melodi tu Cikgu? Itu kita akan belajar hari ini bagaimana untuk kita mencipta melodi. Sebab selalu kita dengar melodi, tapi apa sebenarnya itu melodi dan bagaimana untuk kita ciptakan. Itu yang kita akan Cikgu kongsikan pada hari ini. Wah, menarik tu Cikgu. Okay. Jom kita teruskan dengan paparan slide Cikgu. Okey, jom. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sukses SPM 2022 bersama Cikgu kepada semua penonton pada hari ini dan juga kepada yang murid yang akan menduduki peperiksaan SPM 2022 yang mengambil mata pelajaran pendidikan muzik 2621. Jadi untuk hari ini kita akan Cikgu berkongsi dengan anda semua tentang ciptaan melodi. Jadi sebelum Cikgu pergi lebih jauh, Cikgu nak tanyalah, apa itu melodi? Apa yang kamu tahu tentang melodi? Okay, ada siapa-siapa yang nak berkongsi? Selalu dengar tentang melodi, tapi apa sebenarnya itu melodi? Okey, apa itu melodi? Wah, okay. Alia Shakira angkat tangan tadi Alia Cikgu. Shakira, sila Alia. Silakan. Apa itu melodi? Melodi itu gabungan susunan pitch dengan corak irama. Gabungan susunan pitch dan juga irama. Jadi kita tengok melodi ialah gabungan susunan pitch dengan corak irama yang membentuk satu frasa atau bentuk bunyi. Okey. So cikgu boleh rangkumkan apa yang cikgu boleh rangkum di sini adalah apabila pitch dan digabungkan dengan irama, kita akan mendapat melodi. Okay, selalu kita dengar tentang melodi dan sebagainya. Macam contohnya orang menyanyi, dia menyanyikan melodi lah sebenarnya. Dan diiringi oleh chord dan sebagainya. Diiringi oleh chord orang bermain gitar dan sebagainya. Itu kita panggil sebagai mengiringi. Tapi yang dinyanyikan itu adalah melodi. Jadi kita nak mencipta melodi lah hari ini. Tapi ciptaan melodi yang simple lah, yang asas saja. Okey, jom kita pergi kepada seterusnya. Ada beberapa aliran melodi yang anda semua perlu tahu. Okey. Aliran melodi yang pertama, ataupun ada tak siapa-siapa boleh kongsi dengan cikgu apakah contoh aliran melodi yang telah dipelajari? Ada 3 aliran melodi. Okey, siapa boleh kongsi yang pertama? Ada. Siapa ingin kongsikan? Boleh cuba. Aliran melodi apa? Amira. Okey, Amira. Silakan Amira. Ada bertangga. Bertangga. Okey, jom kita tengok yang pertama.
aliran melodi bertangga. Bagaimanakah aliran melodi bertangga? Kalau kamu tengok di skrin, itu adalah contoh 2 bar aliran melodi bertangga. Tapi kita tengok, apa kata kita dengarkan bagaimanakah bunyi aliran melodi bertangga ni. Okey, daripada 2 bar, jom kita dengarkan contoh audio melodi aliran bertangga. Okey, kalau Mina tengok situ, Ya. dia menaik ke menurun? Dia menaik, cikgu. Dia menaik. Itu adalah aliran bertangga lah. Sama ada menaik ataupun menurun. Dua-dua pun boleh. Itu kita panggil sebagai aliran melodi bertangga. Boleh? Okey, kita pergi yang seterusnya, iaitu aliran melompat. Okey, kalau kita tengok kat sini, kat skrin, not yang digunakan adalah not secara melompat. Maksudnya, perbezaan di antara satu not ke not yang lain tu mungkin berbeza dalam 5 atau 6 semitun ataupun 3-4 semitun. Jadinya jarak di antara satu not ke not seterusnya itu agak jauh. Kita panggil sebagai aliran melompat. Okey? Jom kita dengarkan bagaimanakah bunyi aliran melodi melompat. Okey, boleh dengar? Itu adalah aliran melodi melompat. Dan yang terakhir sekali adalah bila dah bertangga, melompat, kita ada yang mendata. Okey, kita akan tengok pada 2 bar yang menggunakan melodi aliran mendata. Kalau kamu tengok, notnya adalah mendata. Mungkin ada satu atau dua not jaraknya mungkin dalam 1 atau 2 semitun sahaja. Kita panggil sebagai aliran melodi mendata. Jadi, mari kita dengarkan bagaimanakah melodi aliran mendata 2 bar ini. Itu dia aliran mendata. Jadi, kita kena tahu sekarang ada 3 jenis aliran melodi iaitu bertangga, melompat dan juga mendata. Okey, semua sekali? Okey, kita teruskan. Iaitu kaedah mencipta melodi. Ada pelbagai cara untuk mencipta melodi. Antaranya ialah dengan kaedah pergerakan kod, kaedah corak irama, kaedah imitasi dan kaedah improvisasi. Ini adalah antara kaedah untuk kamu mencipta melodi. Tapi untuk hari ini, apa yang cikgu akan kongsikan ialah kaedah mencipta melodi dengan pergerakan kod. Okey, kita akan gunakan pergerakan kod. Okey, boleh? Okey, seterusnya. Sebelum kita pergi kepada pergerakan kod, ada perkara yang kamu memang perlu kuasai ataupun kamu ketahui, iaitu kod primer. Apa itu kod primer? Kod primer ialah kod-kod asas kod 1, kod 4 dan kod 5. Dan kamu nampak dalam di skrin, ia menggunakan Roman numerasi ataupun Roman numeral, iaitu 1, 4 dan juga 5. Okey? Jadi cikgu bagi contoh C major. Okey, contoh C major. Sebelum kita nak mencari apakah kod primer, apa yang kamu perlu lakukan ialah kamu menotasikan skale. Jadi cikgu notasikan skale C major secara menaik, C, D, E, F, G, A, B, C. Okey, untuk kita mendapatkan kod, apa yang kita perlu buat? Siapa boleh tolong cikgu? Apa yang kita perlu buat untuk mendapatkan kod, untuk menjadikan not itu adalah kod? Kita kena letak apa? Kita kena letak. Nampaknya Alia Siapa? macam nak jawab tu. Alia berjawab. Kena buat apa, Alia? Guna not 135. Okey, yang sekarang ni yang cikgu letak ada not 1 ataupun not tonik. So, kamu kena meletakkan not ketiga dan kelima. Jadi, kalau kamu tengok pada skrin, not ketiga dan kelima cikgu letakkan pada setiap not. Seterusnya, ini semua akan menjadi chord. Okey, cuma untuk chord primer, ia adalah menggunakan chord 1, chord 4 dan chord 5. Jadi, kita tengok yang pertama pada not yang pertama lah. Iaitu 3 not yang pertama. Itu kita panggil sebagai chord 1 ataupun chord 1. C, E, G itu chord apa? Ni cikgu soal je ni. C, E, G itu chord apa? Aidit? Apa tu? C major. C major. Okey, itu adalah chord C major. Jadi, yang seterusnya adalah chord yang keempat. Kita tengok not yang keempat, okey, adalah bermula daripada F. Bila kita letakkan not ketiga dan kelima, jadi F, A, C. F, A, C adalah chord apa? Siapa boleh? F, A, C itu chord apa? AC, Ah, Aidit. okey, Aidit. Kod apa tu?
F major. F major. Itu adalah chord F major. Dan yang terakhir adalah chord yang kelima, iaitu note yang kelima. Kamu kira saja daripada note yang pertama, C, D, E, F, G. So, G, B, D. Itu adalah chord yang kelima. Jadi, G, B, D adalah chord apa? GBD. G, B, D chord apa? You hari ni senyap ni? Silakan. Sila you. Chord apa tu? G, B, D. G major. G major. Okey, G major. Chord G major. Jadinya untuk chord primer bagi nada C major ialah chord 1 ialah C major. Okey. Chord yang keempat adalah F major dan chord yang kelima ialah G major. Jadi itu adalah chord primer. Untuk hari ini yang antara yang kamu perlu ketahui adalah dalam nada major bagi chord primer, chord 1 mestilah chord major. Okay, sebab tadi kita dah buat dah tadi. Okay. Chord yang keempat adalah chord major juga dan chord yang kelima juga adalah chord major. Jadi apa sahaja nada daripada nada major, chord 1, chord 4, chord 5 ialah chord major, bukan chord minor. Tak ada chord minor sebab tadi kita dah cuba buat untuk nada C major. Okey, setakat tu boleh? Okey, boleh Okey, kena ingat untuk chord primer bagi nada major, chord 1 adalah major, chord 4 adalah major juga dan chord 5 juga adalah major. Okey, so tip untuk hari ini, okey, kamu perlulah mengetahui maksud melodi. Tadi adalah gabungan susunan pitch dan juga corak irama dan seterusnya kamu kena tahu chord primer bagi nada major iaitu chord 1 ialah major, chord 4 ialah major dan chord 5 ialah major. Okey, sebelum tu cikgu nak tanyalah soalan cepu mas sikit. Kalau dalam F major, chord 1 dia adalah chord apa? Siapa dalam jawab? F major. Dalam nada F major. Chord 1 dia? Chord 1 ni chord apa? Okey. Okey, Aidit, sila. F. F apa? F major. F major. Betul, F major. Sebab tadi dekat skrip dah letak chord 1 mesti major. Okey, chord yang keempat dalam nada F major, chord apa? Siapa-siapa? Chord yang keempat ya? Major. Apa dia, you Aidin? B flat major. B flat major, betul. Dia ada B flat major sebab apa? Dalam nada C major, dalam nada F major, B flat adalah tanda nada. Jadi, automatically chord yang keempat dia akan jadi B flat major. Dan chord yang kelima, siapa boleh? Seorang lagi. Chord yang kelima. Amira ke Alia? Shakira. Alia Shakira. Okey, Alia Shakira. Chord yang kelima dalam F major. C major. C major. Senang je. Kira je. F, G, A, B, C. Dan kamu tahu, rumus dia adalah chord yang kelima ialah major. Jadi kita akan dapat C major. Okey, boleh? Setakat ini boleh? Setakat ini boleh. Setakat ini mereka cukup jelas dengan penjelasan cikgu. Boleh Kalau boleh bagi mini love sikit kawan-kawan. Boleh tak? Boleh. Jelas maksudnya tu cikgu. Okay. Jadi kita nak berhenti berehat seketika. Selepas ini kita akan sambung lagi dengan perkongsian daripada cikgu bagaimana caranya untuk kita mencipta melodi. Tapi kita nak berhenti berehat seketika. Jangan ke mana-mana. Teruskan setia menonton Sukses SPM 2022. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, kembali kita di Sukses SPM 2022. Hari ini kita belajar mata pelajaran pendidikan muzik dengan tajuknya Ciptaan Melodi. Kita nak tanya cikgu bagaimana cara untuk kita membina melodi ni dengan menggunakan pergerakan chord. Ya, betul. Mengikut susunan tu Bagaimana caranya tu cikgu? Silakan. Okey, untuk mencipta melodi menggunakan kaedah pergerakan chord. Okey. Jadi sebelum kita pergi jauh, apakah asas pergerakan chord? Okey, macam tadi kita telah mempelajari chord primer, okey, chord 1, 4 dan 5 dan itu kita gunakan chord primer itu sebagai asas dalam pergerakan chord. Jadi asas pergerakan chord adalah daripada chord 1 pergi ke chord 4, seterusnya pergi ke chord 5 dan kembali kepada chord yang pertama. Itu adalah pergerakan chord yang asas. Okey, itu kamu kena tahu. Sebab ini yang kita akan gunakan dalam penciptaan melodi kita pada hari ini. Okey, seterusnya. Seperti yang kita tahu, chord primer, cikgu selalu kena ulanglah sebab biar terus kamu ingat, iaitu chord 1 bagi nada major, chord 1 ialah chord major, chord yang keempat ialah chord major juga dan yang chord kelima adalah chord major juga. Senang kalau nada major, 1, 4, 5 adalah major. Okey.
Okey, untuk pergerakan chord. Okey, nada yang cikgu gunakan adalah nada C major. Jadi, kita nampak ada 4 bar di situ. Okey, cikgu letakkan pergerakan chord. Ini yang cikgu cakap pergerakan chord tadi. Bar yang pertama, chord 1. Bar yang kedua adalah chord 4. Bar yang ketiga, chord 5. Dan bar yang terakhir kita kembali kepada chord yang pertama. Okey, ini adalah pergerakan chord yang asas. Okey, sebelum kita teruskan, boleh tak cikgu nak minta Amira untuk dengarkan bagaimanakah bunyi pergerakan chord, iaitu daripada chord 1, 4, 5 dan kembali ke chord 1. Boleh Mira? Boleh bantu cikgu? Mira akan mainkan keyboard, akan dengarkan chord daripada chord 1 ke chord keempat, Chord ke kelima. chord kelima dan kembali ke chord yang pertama. Baiklah. Okey. Jom kita dengarkan bunyi dia macam mana. Baik. Okey. Jadi ini menggunakan nada C major cikgu Nada C major, betul. Okey. Okey, sila Mira. Okey, nampak tak macam lagu tu semakin menaik dan dia kembali kepada chord yang semula. asal. Mira, boleh tak mainkan crochet, 4 crochet setiap bar supaya mudah dengar. Okey? Cuba mainkan crochet. Chord keempat. Okey. Chord kelima. Dan kembali ke chord 1. Itu kita panggil pergerakan chord asas. Terima kasih Mira. Okey, boleh juga. Okey, itu adalah pergerakan chord asas. Jadi, untuk kita mencipta, apa yang Amira main tadi sebenarnya? Okey, chord yang pertama dalam nada C major ialah C major. Jadi, chord yang pertama yang Amira mainkan tadi adalah chord C major. Manakala chord yang keempat ialah chord F major. Okey, apabila bar yang ketiga Amira mainkan chord G major dan kembali kepada chord C major. Ini adalah pergerakan chord asas dan cikgu ingin kamu dengar bagaimana bunyi ke, sebab bila kita dengar cuma baca, dia lain bila kita dengarkan dengan lagu. Dia mudah untuk kamu lebih faham, okey? So kamu boleh dah dengar tadi bagaimanakah bunyi pergerakan chord 1451 tadi. Okey? So, apabila kita telah mendapatkan chord, kita kena tahu untuk meletakkan chord spelling. Apa itu chord spelling? Chord spelling ialah menamakan setiap not yang terdapat dalam binaan sesuatu chord. Jadi apa yang Amira mainkan tadi? Contohnya untuk chord 1, Amira mainkan C major. Apa not yang ada dalam C major itu kita panggil sebagai chord spelling, iaitu not C, E dan not G. Itu kita panggil sebagai chord spelling di mana kamu menamakan not yang terdapat dalam chord tersebut. Jadi yang chord keempat tadi Amira mainkan adalah chord F major. Apakah not dalam F major? Aidit, chord dalam F major? FAC. FAC. Senang je. F, G, A, B, C. 1, 3, 5. Kita ambil not pertama, ketiga dan kelima. Dan untuk yang chord kelima iaitu chord G major. Apakah chord spelling bagi G major? Ialah G, B dan juga D. Okey? So kamu kena tahulah sebab kita akan gunakan chord spelling ni untuk jadikan chord tone untuk mencipta melodi. Sebab itulah kita ada proses dia apabila kita ingin mencipta melodi. Baik. Okey. Untuk mencipta melodi, tip yang kamu ada ialah kamu kena kenal pasti meter yang digunakan. Okey, kena tengoklah macam tadi cikgu letakkan 4/4 ataupun 4/4. Okey, yang kedua kamu kena pastikan not dalam setiap bar lengkap mengikut meter yang telah diberikan. Okey, kena tengoklah kalau meter 4/4, apakah maksud meter 4/4? Sambil-sambil cikgu tanya. Apakah maksud meter 4/4? Meter 4/4. Apa maksud meter 4/4? Syakira? Syakira. 4 detik crochet dalam setiap bar. 4 detik crochet dalam setiap bar. Jadi kamu kena pastikan apabila kita meletakkan corak irama, corak iramanya perlulah akur kepada meter tersebut, iaitu 4 detik crochet dalam setiap bar. Okey? Baik. Okey. Kita pergi kepada binaan melodi berasaskan chord tones. Jadi dah ada chord spelling, itu kita jadikan sebagai chord tones untuk kamu mencipta melodi. Okey, contoh nada masih C major, kita gunakan 4 bar. Jadi 4 bar itu apakah chord progression ataupun pergerakan chordnya? Apakah pergerakan chord yang tadi kita dah belajar?
Untuk 4 bar cikgu. Untuk 4 bar tu. You Irene, apakah pergerakan chordnya? 1, 1, 4, 5, 1. 4, 5, 1. Betul. 1, 4, 5 dan 1. 1, 4, 5 kembali kepada 1. Okey. Cikgu bagi tip untuk kamu mencipta melodi. Okey, yang pertama, kamu mesti meletakkan pergerakan chord sebagai panduan untuk kamu mencipta melodi. So tadi Yuarin dah beritahu, pergerakan chordnya ialah 1, 4, 5 dan 1. Okey? Jadi ini kamu kena tulis untuk memudahkan kamu untuk mencipta melodi sebab kita akan ambil chord tone daripada pergerakan chord ni untuk dijadikan melodi. Okey. Yang kedua, kena pasti chord spelling ataupun chord tone bagi setiap chord. Okey, untuk chord 1 dalam nada C major. Apakah chord tone dia ataupun chord spellingnya? C major adalah C, E, G. Okey. Chord yang keempat tadi, chord apa? C, D, E, F. F apa? Amira, F apa? Mira. Ke Amira. tak apa Mira ni boleh cuba jawab. Okey, kalau Mira boleh jawab juga. Kita bagi peluang. Silakan Mira. Okey, apa dia Amira? Chord keempat dalam C major, F major. Jadi chord spelling adalah? FAC. Yes, FAC. FAC, betul. Seterusnya, chord kelima. Alia Syakira, chord yang kelima dalam C major ialah? Silakan. G major. G major. Jadi chord GBD. spelling GBD, betul. Dan kembali kepada chord yang pertama iaitu C, E dan G. Okey. Jadi, kita akan cuba untuk mencipta melodi, okey. Kamu dah siapkan pergerakan chord dan ia sebagai panduan. Okey, chord 1 kepada chord 4, 5 dan kembali kepada chord 1. Jadi cuba kita mencipta melodi untuk bar yang pertama. Okey, bar yang pertama. Okey, Baik. boleh cuba? Kita minta murid kita- mainkan audio ke cikgu? Belum lagi. Belum lagi, ya? Okey. Kita nak cuba mereka buat satu melodi okey untuk bar yang pertama. Tapi kamu kena sambil-sambil kamu mencipta bar yang pertama. Tak apa, kita ambil bar pertama dulu. Okey, sambil-sambil tu apabila kita mencipta melodi, kalau kita dengar lagu, Ya. di akhir lagu tu biasanya note tu panjang ke pendek, Mira? Di akhir lagu. Di akhir lagu biasanya lah. Kalau lagu ending tu penyanyi suka panjang Panjang, sikit. betul. Jadi kita boleh letakkan tu sebagai guide kepada kamu. Okey, apabila di akhir lagu tu kita letak note yang panjang. Okey, note semi brief ataupun note minim, note yang panjang-panjang lah di akhirnya. Okey. Jadi kalau yang awal-awal tu biasanya baru bermula lagu itu mungkin chord yang sederhana lah, mungkin note minim dan sebagainya. Di tengah-tengah tu kita boleh menggunakan pelbagai note lagi lah. Contohnya note quaver dan sebagainya lah. Okey. Cikgu minta untuk siapkan satu saja sebab cikgu dah ada melodi. Okey. Kita pun boleh dengar kan. Okey, boleh. Siapa yang dah siap untuk bar yang pertama? Bar yang pertama. Okey, cuba. Siapa yang nak tunjukkan? Siapa nak tunjukkan bar yang pertama? Kalau cikgu tanya bar terakhir, diorang semua mesti dah tahu dah. Sebab biasanya note bar yang terakhir, kita kata note yang panjang. Ya, Iaitu note betul. semi brief. Ataupun note minim pun boleh. Okey, nampaknya kita tengok Aidit siapa? dah siap. Amira dah siap. Amira dah siap? Boleh. Okey, cuba kita tengok note pertama dia. Kamu boleh gunakan note-note yang ada pada chord tone iaitu C, E, G. Okey, tengok. Apa yang Amira gunakan adalah note C, E dan juga G. Betul. Amira gunakan ketiga-tiga chord tone dalam nada C major. Boleh. Adakah kita boleh menggunakan note selain daripada chord tone? Ni soalan cikgu. Boleh ke tak boleh? Boleh tak boleh kita gunakan? Boleh. Kita boleh gunakan juga note-note yang ada dalam scale. Dalam scale. Contohnya ini adalah nada C major. Kita boleh gunakan note yang ada pada scale C major. Sebab kadang-kadang kita akan menggunakan melodi bertangga dan dia memerlukan melodi yang menurun ataupun melodi secara menaik. Jadi kita akan gunakan note-note di dalam scale. Okey, orang lain siapa boleh tunjuk? Cikgu check dulu. Ada? Silakan you. Okey, you Irene. Okey, tengok kamu. Okey, you Irene dia bermula daripada note yang tinggi. Okey, C kemudian G dan ke E. Okey, sama juga you Irene menggunakan chord tone yang ada pada C major. Okey, terima kasih. Okey, ada lagi nak tunjuk? Shakira. Shakira. Oh, Aidit nak tunjuk. Aidit. Silakan Aidit. Okey, Aidit
Okey, Aidit menggunakan note yang tinggi juga, bermula dengan note tinggi. C, B. Aidit menggunakan note B kat situ. Okey, selain daripada note chord tone yang ada pada dalam C major. Tak ada masalah. Okey. So, terima kasih. Itu adalah contoh-contoh yang mereka telah laksanakan untuk bar yang pertama. Jadi kita tengok, cikgu dah buat juga. Cikgu dah buat juga untuk melodi cikgu. Okey, cikgu bermula dengan C, E dan G. Okey, bermula dengan C di bahagian middle C lah. Okey, kemudian pergi kepada bar yang kedua, F, A, C. Cikgu menggunakan crochet di situ. Okey, kita menggunakan crochet. Kamu boleh olah apa saja corak irama yang kamu suka, asalkan ia mengikut kepada meter yang telah diberikan. Macam sekarang ni meter ni adalah 4/4. Jadi anda boleh gunakan apa saja, tapi kena hati-hati kepada pengumpulan not. Itu juga cikgu kena tekankanlah. Okey, tapi tak apa, kita buat yang asas saja, yang simple saja untuk hari ini. Okey, seterusnya bar yang ketiga adalah chord kelima, iaitu G, B dan D. Ini adalah melodi yang cikgu telah cipta, dan terakhir ni yang cikgu cakap tadi Mira. Dia akhir dengan not yang panjang. Iaitu semi brief. Okey. So ini melodi yang cikgu telah cipta, sebab nanti kita akan minta kawan-kawan kita cipta melodi sendiri. Tapi sebelum tu, jom kita dengarkan macam mana ciptaan melodi telah cikgu buat ni. Jom kita dengarkan ciptaan melodi ni. Okey. Jom. Ayo dengarkan. Melodi yang telah cikgu cipta 4 bar menggunakan chord progression ataupun pergerakan chord, di mana cikgu gunakan chord tone yang ada pada chord-chord tersebut. Setakat ni okey semua? Boleh? Nanti nak kamu pula yang kena cuba untuk ciptakan melodi. Jadi untuk tipnya adalah kamu perlu mengetahui pergerakan chord, iaitu daripada chord 1 kepada chord 4, ke chord 5 dan kembali kepada chord 1. 1, 4, 5, 1. Ingat saja, kalau 8 bar pun kamu boleh gunakan pergerakan chord yang sama. Tak ada masalah. Okey? Seterusnya, kamu perlu menguasai chord spelling, iaitu chord tone bagi setiap chord yang kamu gunakan, iaitu dalam pergerakan chord lah. Macam tadi kawan-kawan kita telah kongsikan, contohnya chord C, dalam chord C major, chord spelling ialah C, E, G. Kamu menamakan setiap note dalam chord yang telah ada. Okey. So far okey. Boleh. Setakat ni boleh. Kita pun dah dengar melodi dengan ciptaannya. Okey. Dan cikgu pun dah pendengarkan juga bagaimana bunyi nada tersebut. Bunyi melodi tersebut. Okey, soalan-soalan pun anda tanya juga kawan-kawan saya. Contohnya kalau chord spelling untuk F major. F major. Chord spelling adalah F, A, C. Mira pun dah pandai. Cuba kalau G major, Mira. Kalau G major, kira je. G, B, betul? D. Ya, betul. G, B, D. Mudah. G, B, D. Itu saja. Kawan-kawan saya macam mana setakat ni? Boleh? Kawan-kawan saya dalam talian? Boleh ke? Kalau boleh dengar sikit suara, boleh? Suaranya? Boleh. Boleh. Mesti boleh. Okey, kalau boleh, kita nak berhenti berehat lagi sekali. Kita akan sambung selepas ini. Jangan ke mana-mana. Teruskan setia menonton Sukses SPM 2022. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Terima kasih kerana masih setia belajar dalam Sukses SPM 2022. Hari ini kita nak belajar mata pelajaran yang cukup menarik dengan tajuk yang penuh dengan irama lagu, melodi. Agar hari ini kita belajar pendidikan dan muzik bersama-sama dengan Cikgu Abisa. Baiklah Cikgu, di segmen ini apa pula perkongsian daripada Cikgu? Okey, untuk segmen seterusnya kita akan cuba menjawab soalan. Contoh-contoh soalan cikgu akan berikan. Okey. Kita tengok contoh soalan. Tapi sebelum kita pergi, kamu kena tahu tip untuk menjawab soalan. Yang pertama, kamu perlu baca soalan dengan teliti dan juga kamu perlu menganalisis soalan, iaitu kamu perlu gariskan apakah kata kunci soalan bagi setiap soalan supaya kamu tidak tertinggal apa yang ataupun kamu kehilangan markah dan sebagainya. Ini sangat penting, kamu gariskan apakah kata kunci bagi setiap soalan. Okey, cikgu akan kongsikan kepada anda semua soalan contoh, okey, untuk
tajuk ciptaan melodi. Okey, kalau kita tengok kat sini, ciptakan melodi 4 bar berdasarkan elemen muzik di bawah. Jadi kita cuba gariskan, kamu perlu ciptakan melodi sebanyak 4 bar, okey, berdasarkan elemen muzik di bawah. Okey, apakah elemen yang diperlukan dalam ciptaan anda? Yang pertama adalah meter 4/4. Kamu perlu menggunakan meter 4/4 dalam ciptaan kamu. Yang kedua dalam nada G major. Okey, saya tadi kita telah pelajari antaranya, cikgu telah kongsikan nada C major. Jadi ini yang kamu perlu buat adalah nada G major. Dan seterusnya yang ketiga ni, kamu perlu menggunakan aliran melodi bertangga. Okey, perlu diletakkan dalam ciptaan kamu. Ini yang cikgu kata kena gariskan supaya kamu tidak kehilangan markah. Okey, kalau kita tengok kat sini, telah diberikan 4 bar. 4 bar telah diberikan. Okey, kita jawab soalan yang pertama. Meter 4/4. Dekat mana kita perlu letakkan meter tu? Okey, meter dengan nada ni kadang-kadang selalu murid-murid terkeliru. Kadang-kadang kehilangan markah di situ. Sama ada letak meter dulu ke atau letak tanda nada dulu. Okey, sekarang cikgu nak tanyalah anak-anak murid cikgu, letak meter dulu ke tanda nada dulu ni? Kalau dalam melodi. Okey, dalam skor tu, jumpa meter dulu ke jumpa tanda nada dulu? Sebab sini ada tanda nada ni, nada G major. Okey. Siapa boleh jawab? Siapa boleh jawab? Sebab selalu orang murid-murid kehilangan markah. Ya. Okey, sila you. You, silakan you. Jumpa tanda nada dulu. Tanda nada dulu, betul ke? Okey. Okey, sebelum cikgu jawab soalan tu, cikgu nak jawab dulu yang nombor 1, meter 4/4. Jadi kamu kena lukiskan meter dia 4/4. Kemudian kita barulah letakkan tanda nada, iaitu soalan yang kedua G major. So tadi You Airin telah menjawab untuk skor perlu meletakkan tanda nada dulu baru kita letakkan meter. Jadi betul. Bagus You. Kita kena letakkan tanda nada dulu. Jadi tanda nada bagi G major ialah F sharp. Jadi kena pastikanlah kalau misalnya soalan mahukan nada F major, kamu kena letakkan B flat. Terpulang kepada soalan. Jadi soalan untuk kita hari ini ialah nada G major, iaitu F sharp. Kemudian barulah kamu letakkan meter. Okey. So, kita pergi kepada soalan seterusnya. Untuk mencipta melodi. Dan di dalam melodi kamu tu perlu ada aliran melodi bertangga. Jadi, cikgu pergi ke slide sebelah lah untuk memudahkan. Sebab kita akan mengikut tip yang telah cikgu berikan. Okey, kita akan gunakan tip yang sama. Okey. Iaitu, untuk menjawab soalan berkenaan dengan ciptaan melodi, yang pertama, kita akan menggunakan kaedah pergerakan kod. Iaitu kaedah yang kita akan pelajari. Okey. Yang pertama apa kamu perlu lakukan ialah meletakkan pergerakan kod itu pada setiap bar sebagai panduan. Itu untuk memudahkan kamu dalam menggunakan kod tone dalam setiap bar. Okey. Okey, jom kita letakkan pergerakan kodnya. Apa tadi pergerakan kodnya? Kamila ingat? Apakah pergerakan kodnya? Pergerakan kodnya saya ingat, cikgu. Cuba. Apa dia? 1, 1, 4, 5, 1. 1 dah boleh. Okey. So, kembali kepada kod 1. Jadi, pergerakan kod asas yang kita gunakan ialah daripada kod 1 ke kod 4 dan seterusnya ke kod 5 dan kembali kepada kod 1. Itu yang pertama yang kamu perlu lakukan sebab kita akan menggunakan kaedah pergerakan kod. Yang kedua, kita perlu mengenal pasti kod spelling iaitu kod tones yang kita akan gunakan dalam setiap bar. Okey? So, dalam G major, kod yang pertama, kod apa? Okey, kod yang pertama, kod apa tu dalam G major? Siapa boleh jawab? Saya ingin cuba. G Siapa nak major. jawab? Dalam G major, kod 1 senang tu. Kena ingatlah kod primer. Apa dia? Apa dia? GBD. Cikgu tanya kod dulu. Kodnya ialah G major. G major. Kod adalah G major dan kod spellingnya ialah GBD. Betul. Okey. So yang pertama adalah G major. Kamu kena ingat yang tadi cikgu telah cikgu berikan iaitu kod primer. 1 adalah major, 4 adalah major, 5 adalah major. Ini yang anak-anak murid cikgu kongsikan. Okey, yang seterusnya kod yang keempat. Kod apa? Apa boleh jawab? Kod yang keempat. Okey, Aidit, sila Aidit. C major. C major, betul? G, A, B, C. So, C major. Okey, so kod spelling adalah dalam G major? C, E, G. C major. C, E, G, betul? Okey, C, E, G. Kod yang keempat, kod yang kelima. Kod apa? Dalam nada G major. Okey, silakan you. D major. D major. Okey, senang je Mira. Kira je daripada 1 G, A, B, C, D. So kita dapat D major. Okey, so D major apakah kod spelling? D, G, F sharp.
D F sharp A. Sini D F sharp A, betul? Saja je ni. Sebab itu salah. Kalau D F A jadi apa? D F A jadi apa? Kalau D F A. D F A adalah D minor. D minor. D minor. Sebab ini kalau kita untuk chord primer bagi nada major, chord ke-5 adalah major. Jadi untuk chord ke-5 itu adalah D major, D F sharp A. Kenapa cikgu tak tulis di sini? Sebab kita dah ada tanda nada. Okey. Okey, seterusnya kembali kepada chord 1 adalah G major. G major. Okey, itulah chord yang terakhir, iaitu bar yang terakhir. Itu chord 1. Okey, so kita akan cuba. Setiap orang, cikgu minta untuk cuba cipta satu bar. So nanti kita akan gabungkan empat-empat tu. Siapa yang dapat bar yang terakhir tu untunglah. Okey, siapa nak bar yang pertama dulu? Agak-agak siapa nak bar yang pertama? Siapa Yang pertama? nak cuba? Bar yang pertama. Okey, Amira. Okey, Amira bar yang pertama. Okey, bar yang kedua. Siapa nak buat? Bar yang kedua. Okey, you Irene. Bar yang ketiga. Siapa nak buat? Okey, Aidit. Yang terakhir. Oh, Alia senang. Alia. Okey, cuma kena tengok soalan. Soalan ingin kan anda menggunakan aliran melodi bertangga. Jadi mungkin kita boleh letak di antara salah satu bar lah. So boleh tak cikgu pilih bar yang kedua untuk melodi bertangga? Siapa bar yang kedua tu? Aidit tadi ya? You Irene. You Irene. You Irene, baik. Okey. You Irene tolong letak melodi bertangga. Okey, untuk chord 1 tu bermula kita mulakan not yang paling rendah lah biasanya. Okey, mungkin kita boleh start daripada G. G pada garis yang kedua lah mungkin. Okey, kita sementara tunggu tu kita boleh lihat pada soalan meter 44, kita telah letakkan meter 44. Betul. Baik. Anda telah dapat satu markah di sini. Okey, satu markah. Kemudian ada nada G major, meletakkan nada dengan betul. Satu markah di sini. Okey, kemudian untuk seterusnya adalah markah bagi ciptaan melodi anda lah. Ya. Jadi setiap bar Betul. akan dilihat bagi setiap bar. Okay. Seperti yang cikgu tekankan tadi kan, nada G major tu jangan tertinggal ataupun betul. jangan Tanda letak nada. meter dulu baru tanda nada. Nanti tersilap. Nanti tersilap. Maka kat sini kalau misalnya kamu letak meter dulu baru kamu letak tanda nada, silaplah. Dah salah kat situ. Baiklah. Okey, kedudukannya salah. Jadi kena pastikan letak tanda nada dulu baru kita letak meter. Tanda nada dulu baru meter. Tak kisahlah apa saja nada, B flat major ke, F major ke, letak tanda nada dulu baru kamu letakkan meter kat situ. Okey. Dah siap ke? Bagaimana? Yang pertama, Okey, macam mana? Mira. Bar yang pertama. Okey. Bar yang pertama. Okey, kita tengok bar pertama. Okey, bar pertama. Okey, cikgu salin kat sini lah. Okey. G, B dan G balik. Okey. Okey, thank you. Baik. Bar yang kedua. Bar yang kedua, Bar you yang Irene. kedua. Ni kita ada melodi bertangga. Tengok. Melompat terus ni. Ni kita panggil sebagai melompat, aliran melompat ni. Okey. Okey. So turun daripada G, F, Baik. E, T. Terima kasih, you Irene. Okey. Seterusnya bar yang ketiga. Bar yang ketiga, Aidit. Aidit. Dia sebab bila kita buat seorang satu bar ni dia takkan jadi yang Iyalah kan. Kerana ideanya idea dia bercampur-campur ya. berbeza-beza. Ya, betul. Jadi apalah kita dengarlah apa jadi lagu ni, melodi ni. Yang terakhir. Yang terakhir. Yang terakhir. Yang terakhir tak aci ni. Shakira. Satu not saja. Ya. Sebab kita di hujungnya. Okey, satu not sahaja. Okey, kalau kita tengok kat sini, kita ada melodi bertangga. Melodi bertangga, cuma melodi bertangga sini, you Irene bermulakan daripada not G. Okey, bermula daripada not G. Sebenarnya ini adalah chord C major, betul? C major. G memang ada, jadi boleh digunakan. Cuma yang cikgu nak beritahu, ada cuma 2 not sahaja yang terlibat. Mungkin tak ada masalah sebenarnya. Dia terpulang pada kreativiti, cuma untuk memudahkan kita adalah kita menggunakan not yang ada dan mungkin bagi aliran bertangga tu kita boleh letaklah mana-mana not pada skala yang telah diberikan lah. Okey, kita pergi kepada bar yang ketiga. Okey, bar yang ketiga ni macam dah nak habis lagu lah. Kita nak habis lagu sebab kalau kita tengok, okey, dia ada not yang agak panjang lah, not agak panjang iaitu not D dan kembali ke not G. Okey. So okey ke ni, ada nak betulkan ke? Ada nak dibetulkan apa-apa?
Mungkin Ada yang kita ingin boleh mengubah? ubah sikit kot. Sebab biar dia lagu dia macam sedap sikit. Okey, mungkin bar yang kedua ni kita letak kat mana Kita letak kat mana bar yang kedua? Okey. Mungkin kita boleh naik DC lah. Naik DC. Boleh? Kita naik C. Cikgu nak padam ni. Di situ cikgu. Di sini. Sini ke? Ya. Tu eraser. Okey. Kita akan ubah sikit. Kita Ini ubah untuk sikit. Kita ubah sikit. nada dia bagi harmoni sikit cikgu ya. Okey, kita cuba. Okey, mungkin kita letak C lah kat sini. Boleh? Okey, C. Baik. Okey, kita turunkan. Turun ke. Okey, turun ke. Kita naik ke atas lah. Kita naik ke atas. Okey. Boleh ke ni? Sorry yang ni cikgu ubah sikit Tak apa. Nanti marah komposer. Ni komposer ni tau. Ya. Ni komposer ni. Kerana kita menggunakan aliran melodi bertangga ke cikgu? Bertangga. Betul tadi. Hari ni pula betul, cuma cikgu nak biar ada kesinambungan. Kesinambungan. Kita naikkan. Baik. Kalau sampai cikgu ubah nada tu, kalau kawan-kawan saya macam mana? Ada yang nak ubah ke? Bahagian-bahagian mereka. Aidit okey? Okey, Aidit. Okey, kalau tengok kat sini, Aidit tu jauh ni, jauh sangat ni. Kita ubah sikit boleh, Aidit? Boleh, Aidit. Komposer Aidit, cikgu ubah sikit boleh? Okey. Bolehlah, cikgu ubah sikit. Sikit je. Aidit. Ni kita naik ke atas. Okay. Kalau bahagi Syakira mungkin lega. Dia lega dah. Cuba. Okey dah. Tak ada apa-apa Okey, kita ubah. Ubah sikit. Okey, ni kita turunlah. Kita pergi ke D. Baik. Kemudian Ubah lagi satu. Ubah satu lagi. Kita akan ubah satu lagi. Amira okey ke ni? Okey. Nanti nada ni akan dia mainkan oleh Amira, cikgu. Akan dimainkan ya. Tu sebab tu cikgu tanya Amira okey. Cikgu ubah-ubah sikit ni. Bolehlah, boleh side read ni. D. Kemudian kita pergi. Alright. Okey, sementara cikgu menyusun tu, okey, Okey. Amira nampaknya cukup mahir dalam penggunaan keyboard ya. Boleh Amira kongsikan sikit macam mana tips Amira untuk ingat setiap satu chord tu? Kalau kawan-kawan baru yang ingin belajar juga, yang mungkin sukar nak ingat, Amira ada tak tips dia bagaimana? Boleh kongsikan? Saya lebih pada hafal. Cuma hafal Okey. 1, 3, 5. Cuma hafal lah. Dalam erti kata mudahnya, practice makes perfect. Ya, betul. Macam tu. Dengan latihan yang kerap lah ya. Okey, baik. Nampaknya cikgu pun dah siap susun nada. Terima kasih Amira. Baik, silakan cikgu. Macam mana cikgu? Okey, kita dah siap tadi. Setiap murid dah ambil satu bar dan cikgu ada ubah-ubah sikit untuk kesinambungan. Jadi kita dengarkan Amira untuk mainkan melodi ini. Okey, jom kita dengarkan Amira mainkan melodi ini daripada bar 1 hingga bar yang keempat. Kita dengar lagu mereka ni. Ya. Melodi mereka. Sila Amira. Okey, itu adalah melodi yang telah dicipta. Okey. Melodi yang mudah. Mereka menggunakan crochet dan semi brief. Sebenarnya anda boleh lebih kreatif dengan menggunakan not-not yang lain lah, macam quiver dan sebagainya, ataupun letakkan tanda rest. Tetapi cuma sekiranya dalam soalan inginkan anda meletakkan beberapa not, contoh telah diletakkan, sila gunakan not crochet, minim, tanda rehat, quiver dan sebagainya. Anda perlu gunakan kesemuanya sekali. Cuma dalam soalan yang cikgu bagi contoh, cuma mahukan meter 4/4 dan nada G major dan telah memenuhi kriteria yang diberikan dan seterusnya kamu telah mencipta 4 bar melodi, ada aliran melodi bertangga. Jadi telah mendapat markah yang penuh. Tanya kepada semua. Tanya. Okey. So, kita akan cikgu bagi tip untuk keseluruhan bagi segmen ini adalah pergerakan kod. Letakkan pergerakan sebagai panduan kepada anda. Itu yang pertama. Yang kedua, kena pasti kod spelling iaitu kod tones bagi setiap kod yang telah anda berikan dan kena pastikan setiap bar itu lengkap
mengikut meter yang telah diberikan. Ini adalah tip yang penting untuk anda dalam mencipta melodi. Jadi itu saja Mira untuk segmen ini. Wow, itu dia. Tahniah kepada kawan-kawan saya semua kerana berjaya mencipta melodi seperti mana yang diminta dengan menggunakan melodi bertangga, cikgu. melodi bertangga. Tahniah semuanya, hebat. Baiklah, kita nak berhenti berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana, teruskan setia menimba ilmu di Sukses SPM 2022. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali kita di Sukses SPM 2022. Masih lagi bersama dengan Mira dan juga kawan-kawan saya di dalam talian. Mana mereka? Ada Amira. Okey, kita ada Alia Shakira, Yu Irene dan juga Aidit. Dan juga cikgu lah. Cikgu Afisa. Baiklah kawan-kawan saya setakat ini okey tak? Boleh tak untuk kita teruskan sesi kelas kita pada hari ini? Boleh? Okey, tak dengar suara pun boleh tak? Boleh. Malu-malu ya. Okey, hari ini kita dalam penciptaan melodi, cikgu. Silakan cikgu. Okey, kita akan teruskan untuk soalan contoh lagi. Okey. Macam cikgu telah beritahu, kita antara tip untuk menjawab soalan, yang pertama kamu perlu baca soalan dengan teliti dan seterusnya analisis soalan tu kamu perlu gariskan supaya kita tidak kehilangan mana-mana markah yang diperlukan dalam kehendak soalan. Itu sangat penting. Tolong gariskan kata kunci soalan. Okey. Dalam soalan berkenaan dengan ciptaan melodi, ada juga soalan ditanya berkenaan dengan nilai murni. Ini yang kita akan cikgu kongsikan dalam segmen ini, iaitu soalan contoh. Berikan 2 nilai murni yang perlu diamalkan untuk mempersembahkan ciptaan anda. Ini adalah kesinambungan soalan berkenaan dengan ciptaan melodi. Setelah kita mencipta melodi, ada soalan seterusnya iaitu meminta murid menyatakan nilai murni dan sebagainya, ataupun menceritakan apakah yang telah diciptakan, apakah bentuk melodi ataupun apakah adakah sebarang dinamik yang diletakkan dalam ciptaan tersebut. Okey. Dalam soalan ini, iaitu berikan 2 nilai murni yang perlu diamalkan untuk mempersembahkan ciptaan anda. Yang pertama, kamu perlu fikirkan 2 nilai murni yang relevan terhadap soalan. Macam contoh untuk soalan ini, apakah nilai murni yang perlu diamalkan untuk mempersembahkan ciptaan anda? Anda bayangkan anda telah mencipta melodi dan anda perlu mempersembahkan ciptaan anda. Macam tadilah Amira telah mempersembahkan ciptaan kawan-kawannya. Okey, jadi apakah nilai murni yang perlu diterapkan ataupun diamalkan oleh pemuzik dalam ciptaan anda? Okey, jadi kita tanyalah. Okey, agak-agak apa yang kamu boleh kongsikan dengan cikgu? Apakah nilai murni? So kalau Amira pun ada idea, kita boleh sama-sama bincangkan apakah nilai murni yang perlu diamalkan untuk mempersembahkan ciptaan anda. Cikgu bagi satu contoh. Sudah semua contoh pula. Okay. Hasil ciptaan mestilah asli dan tulen. Tak ada plagiat, tak adalah. Sebab kadang-kadang selalu kita dengar kan, ni plagiarism ni dan meniru dan sebagainya. So ciptaan tu perlulah hasil ciptaan sendiri ataupun yang asli dan juga tulen. Okey. Okey, ada tak yang lain-lain yang kamu boleh kongsikan dengan cikgu? Apakah yang perlu diamalkan? Okey, silakan. Silakan Alia. Silakan Alia. Beri kerjasama untuk mainkan corak hasil melodi ciptaan. tersebut. Okey, betul. Hasil ciptaan. Itu adalah nilai murni juga, memberikan bekerjasama dalam memainkan melodi tersebut. Betul? Okey, ada lagi? Mungkin seorang lagi lah kot. Okey, you silakan. Silakan Yu Irene. Beri tumpuan semasa latihan. Memberi tumpuan, sebab kadang-kadang bila kita dalam latihan, ada yang tak memberi tumpuan, dia akan mengganggu kawan-kawan yang lain lah. So sebab ini sangat penting dalam muzik kita, disiplin sangat penting dalam kita latihan, dalam persembahan dan sebagainya, sangat penting. So ini adalah contohnya. Okey. Kita juga perlu menghargai hasil ciptaan. Tak kisahlah hasil ciptaan kita ataupun hasil ciptaan orang lain, dan kita perlu menepati waktu sesi latihan. Okey? Baik, cikgu. Saya ada satu soalan nak tanya. Ya. Bagaimana pula nilai murni yang perlu pemain muzik ini amalkan sebelum ataupun semasa persembahan? Oh, itu. Maksudnya Mira dah lagi laju sebab cikgu bagi soalan tu. Okey. Tak apa, kita tengok soalan yang kedua. Berikan 2 etika yang perlu diamalkan oleh pemuzik selepas persembahan. Tengok.
power Kak Mira ni dah. Okey, so kita akan pergi tengok kepada dua etika yang perlu diamalkan oleh pemuzik selepas persembahan. Okey, kita simpan dulu soalan Kak Mira. Yang sebelum tu kita simpan dulu. Kita simpan. Sebelum Okey. masuk masa kita simpan, kita tanya dulu untuk selepas persembahan. Apakah etika yang perlu diamalkan sebagai seorang pemuzik? Ni semua pemuzik ni kat sekolah. Apa yang perlu diamalkan? Okey, siapa nak jawab? Okey, Aidil. Sila Adik. Silakan Aidil. Lepas membuat persembahan, mengemas barang yang telah digunakan. Mengemaskan alat muzik itu sangat penting untuk kita memastikan alat muzik berada dalam keadaan yang baik. Kita perlu menyimpan di tempat yang betul dan juga apa lagi? Lagi satu boleh? Seorang lagi kongsikan pada cikgu. Apa yang perlu? Okey, silakan Mira. Memastikan kawasan bersih dan tak kotor. Okey, kawasan yang digunakan untuk latihan dan juga persembahan kena pastikanlah dikemaskan semula ataupun dalam kawasan bersih. Okey, betul? Okey, ni yang cikgu bagi contoh, membersihkan alat muzik sebab ada alat muzik yang perlu dibersihkan selepas digunakan. Contohnya alat muzik tiupan. Kan kita dah tiup, ada air dalam tu dan menjadi wap dan sebagainya, kita perlu bersihkan supaya alat muzik tu terjaga. Okey. So macam kita balik kepada soalan Kak Mira tadi, Kak Mira tanya, soalan spontan daripada Kak Mira, apakah etika sebelum dan juga semasa latihan ataupun semasa persembahan? Okey, jom kita siapa nak jawab dulu sebelum? Sebelum persembahan. Sebelum persembahan, apa yang etika perlu diamalkan? Okey, Alia. Sila. Sila Mira. Mira pula Alia. Datang awal untuk latihan jadi boleh bersedia. Kena datang Sebelum awal. memulakan. Betul, terima kasih. Kena datang awal sebelum latihan untuk memastikan kita lebih bersedia. Bukan nanti cikgu dah mula, kamu datang lewat dan sebagainya akan mengganggu sesi latihan. Okey, betul? Lagi satu boleh? Lagi satu sebelum Persembahan. siapa nak cuba? Sebelum persembahan. Baiklah. Aidil. Aidil. Sebelum membuat persembahan, membuat warm up atau persediaan sebelum melakukan latihan atau persembahan. Betul Aidil. Kena warm up. Bagi contohnya kalau orang menyanyi, sebelum persembahan dia dah warm up dulu dah. Betul. Dia perlu memastikan keadaan dalam bersedia. Begitu juga dengan alat muzik lah. Alat muzik kena pastikan alat muzik telah dipasang dan sebagainya. Bagi alat muzik yang perlu dipasang. Ya, baik cikgu. Untuk semasa, kita minta satu jawapan saja. Satu jawapan saja. Siapa yang ingin mencuba? Untuk semasa persembahan. Semasa persembahan, apa yang perlu diamalkan? Semasa persembahan. Semasa, silakan. Yuairin? Boleh? Yarin, kita kena apa? Kena mengikut arahan siapa kalau semasa persembahan? Kalau dalam orkestra tu, Kak Mira dah tunjuk dah tu. Ya ni, arahan siapa? Konduktor. Konduktor. Ya, itu salah satunya. Perlu mengikut arahan konduktor supaya memastikan persembahan yang dilakukan ataupun dipersembahkan itu jadi yang terbaik lah. Betul. Baik. Okay. Itu antara contoh soalan yang cikgu. Sedikit tips dari cikgu. Sedikit tip sebelum cikgu akhiri segmen ini adalah secara keseluruhannya kamu dalam ciptaan melodi kamu perlu mengetahui apakah maksud melodi tersebut. Seterusnya kamu perlu menguasai chord primer bagi nada major, iaitu yang pertama chord 1 adalah chord major, chord yang keempat chord major juga dan chord yang kelima juga chord major. Okey, seterusnya kamu perlu mengetahui pergerakan chord asas, iaitu daripada chord 1 kepada chord 4 kepada chord 5 dan kembali kepada chord 1. Ini adalah asas-asas kamu untuk mencipta melodi dan cikgu ucapkan semoga maju jaya kepada kesemua calon-calon SPM 2022. Wow, baiklah. Ingat tu kawan-kawan, tip yang cikgu kongsikan ini sangat penting. Jangan tersilap. Yang paling penting sekali sebagai pemuzik kena banyakkan latihan dengan kerap kan? Kerana itulah practice makes perfect. Gitulah katanya. Okey, terima kasih kepada cikgu cikgu pada hari ini, iaitu Cikgu Abisa dari SMK Desa Petaling Kuala Lumpur atas perkongsian ilmu yang cukup menarik. Tak lupa juga tanya kepada murid-murid di dalam talian kerana memberikan komitmen yang bersungguh-sungguh dapat menjawab soalan dengan tepat. Hebat sekali. Berikan tepukan untuk diri anda. Hebat semuanya. Semoga cemerlang dalam mata pelajaran ini dan tahniah kepada murid-murid di rumah yang turut serta dalam pembelajaran kita pada hari ini. Kita jumpa lagi cikgu di Sukses SPM 2022. Saya Syamira Nazir. Assalamualaikum dan salam sejahtera.